Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat latihan prestasi bagi subtopik tahap pencemaran alam sekitar. Sebelum itu, saya akan rumuskan apakah hubungan masa yang diambil untuk melunturkan warna larutan metalina biru dengan tahap pencemaran. Okey. So, kalau kita lihat sebelum ini, kalau masa singkat untuk melunturkan larutan metalina biru, maka menunjukkan bahawa tahap pencemaran adalah sangat tinggi. Kerana apa? Kerana kandungan oksigen yang terlarut adalah rendah. Maka kalau kita uji dengan parameter biochemical oxygen demand ataupun nilai BOD, so nilai BOD akan jadi lebih tinggi ke rendah? BOD akan lebih tinggi. So, kalau nilai BOD tinggi bermaksud tahap pencemaran adalah tinggi. Kerana apa? Kerana oksigen diperlukan sangat banyak oleh mikroorganisma untuk menguraikan organisma yang telah mati dan untuk proses respirasi. Okey, sebaliknya, jika masa yang lebih lama untuk melunturkan ataupun kekal biru, maka tahap pencemaran adalah sangat rendah. Kerana apa? Kandungan oksigen terlarut yang sangat tinggi, maka nilai BOD adalah yang rendah. Okey, nilai BOD rendah. Okey, boleh faham kaitan antara masa untuk melunturkan metalina biru cepat, maka tahap pencemaran dia tinggi. Kerana kandungan oksigen terlarut rendah, maka nilai BOD adalah tinggi. Okey, seterusnya kita lihat latihan prestasi modul ulas, muka surat 11 hingga muka surat 13. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan apakah yang dikatakan sebagai indeks pencemaran udara. So, kalau pencemaran udara ialah parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Tapi apa yang dikatakan sebagai biochemical oxygen demand ataupun BOD untuk menentukan ataupun sebagai parameter pencemaran air untuk menentukan tahap pencemaran air. Okey, next. Seterusnya ialah takrifkan eutrofikasi. Apa yang dikatakan sebagai eutrofikasi? Eutrofikasi ini ialah merupakan respons ataupun tindak balas ekosistem terhadap penambahan atau pertambahan ion fosfat dan ion nitrat. Di datang mana pula ion fosfat dan ion nitrat ni? Datangnya daripada deterjen, baja ataupun sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Kebanyakannya pembuangan sisa ini adalah yang berlebihan ke saliran ataupun kadang-kadang berlaku hujan yang lebat. So, hujan tadi akan membawa hasil baja kimia ataupun deterjen ke dalam ekosistem akuatik. Okey, itu dikatakan sebagai eutrofikasi. So, apa respons dia? So, respons dia adalah berlakunya pertumbuhan alga yang pesat. Okey, seterusnya. Nyatakan ion yang hadir daripada bahan pencemar yang dikatakan mengalir ke ekosistem akuatik tadi. So, ion fosfat dan ion nitrat. Kalau kita lihat, ion fosfat dan ion nitrat ini merupakan sumber utama untuk tumbuhan hidup. Okey, jadi subur. Maka itu yang berlakunya pertumbuhan alga yang pesat. So, kesan daripada eutrofikasi seperti mana yang dimaklumkan tadi, pertumbuhan alga yang pesat di dalam air. Itu yang kadang-kadang kita akan lihat lautan akan menjadi warna hijau. Okey, seterusnya nombor 6. Apakah hubungan antara BOD dengan bilangan mikroorganisma? So, kita ingat tadi BOD tinggi maksudnya dia makin tercemar. Okey, ingat macam tu. BOD tinggi, dia tercemar. So, apa hubungan dia? Semakin tinggi BOD bagi suatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel itu. Okey, soalan seterusnya. Apakah hubungan antara tahap pencemaran dengan masa yang diambil untuk lautan metalina biru luntur? So, kita rumuskan tadi, kalau dia cepat luntur, bermaksud dia tercemar. Okey. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat
masa yang diambil untuk warna lautan metalina biru meluntur. Okey, soalan seterusnya. Kita lihat soalan berkaitan dengan aktiviti 3.5. Kita ada air pipe, kita ada air sungai, kita ada air suling dan air kolam. Okey, satu set empadu lautan metalina biru dimasukkan menggunakan picagari ke dalam botol reagen ini. Kemudian botol reagen ini akan ditutup dan dia akan diletakkan dalam almari yang gelap. Selepas 30 minit, kita akan catatkan masa yang diambil untuk warna lautan metalina biru akan meluntur. Sebab apa diletakkan dalam almari yang gelap? Kerana apa? Kita lihat balik faktor pertumbuhan mikroorganisma di mana mikroorganisma tidak memerlukan, terutamanya bakteria, tidak memerlukan cahaya untuk membiak. Okey, lagi cepat waktu yang gelap. Okey, soalannya ialah apakah kegunaan metalina biru dalam aktiviti ini? So, kita dapat tahu untuk mengenal pasti ataupun untuk mengetahui tahap pencemaran air. Okey. Apakah hubungan antara masa yang diambil warna lautan metalina biru dengan jumlah oksigen terlarut? Jadi kita lihat tadi, kalau cepat luntur bermaksud BOD, kalau kita lihat BOD kita daripada parameter BOD adalah sangat tinggi, maka jumlah oksigen terlarut adalah rendah. Okey. Dapat Okey, seterusnya sampel air manakah yang paling tercemar? So, kalau kita lihat daripada air pipe, air sungai, air suling, air kolam, yang mana yang lebih bertakung? So, yang bertakung adalah air kolam. Jadi, kalau kita lihat masa yang diambil untuk warna lautan metalina biru luntur, air kolam paling cepat. Tapi, kalau in case air sungai yang kita ambil ni yang paling tercemar, kemungkinan juga masa yang diambil untuk warna lautan metalina luntur boleh jadi cepat. Ini bergantung kepada sumber bahagian sampel air yang kita ambil. Okey. So, ini jawapan yang tadi. Apakah kegunaan lautan metalina biru? Sebagai petunjuk kandungan gas oksigen terlarut. Okey. Apakah hubungan antara masa yang diambil dengan warna lautan metalina biru luntur dengan jumlah oksigen terlarut? Okey. Apabila jumlah oksigen terlarut dalam air, sampel air lebih rendah, maka masa yang diambil untuk menyahwarnakan atau untuk melunturkan lautan metalina biru adalah lebih cepat. Menyahwarnakan boleh digantikan dengan perkataan melunturkan. Okey. Seterusnya, sampel air manakah yang tercemar? Jelaskan jawapan anda. So, jawapan dia ialah air kolam. Kerana apa? Masa yang diambil untuk melunturkan lautan metalina biru adalah paling cepat. Itu daripada pemerhatian. Jadi, menunjukkan kandungan oksigen terlarut adalah sangat rendah. Kerana apa? Banyak mikroorganisma diperlukan dalam sampel air tersebut untuk proses penguraian. Okey. Seterusnya, kita lihat soalan latihan prestasi berkaitan dengan eksperimen tadi. Okey, soalan yang pertama, nyatakan satu pemerhatian. Okey, bila sebut pemerhatian, ini adalah berdasarkan apa yang kita dapat, apa yang kita lihat. Jadi daripada soalan ini yang kita dapat ialah dalam jadual ini. Okey, kita tak dapat perubahan warna, kita tak nampak. Jadi yang kita boleh nampak ialah dalam jadual. Maka kita boleh jadikan satu pemerhatian ialah masa yang diambil, masa diambil untuk warna larutan metalina biru luntur bagi sampel air dalam botol reagen B lebih cepat berbanding sampel air dalam botol reagen yang lain. Itu yang dikatakan sebagai pemerhatian. Apa yang kita dapat dalam jadual ataupun kadang-kadang kalau diberikan dalam gambar rajah, so kita boleh lihat apa pemerhatian dia. Okey, dan kalau boleh kita buat dalam bentuk perbandingan. Okey, B, nyatakan inference. So inference ini ialah apakah alasan daripada pemerhatian yang kita nyatakan dekat atas. Okey, kalau kita kata cepat, so mesti ada kaitan dengan inference tadi. Maka masa yang diambil untuk warna lautan metalina biru luntur bagi sampel air dalam botol reagen B lebih cepat kerana
Maka kalau soalan tak ada pemerhatian dekat atas, kita tulis dulu pemerhatian, baru kena nyatakan alasan. Tapi kalau lebih baik, kalau soalan inference ke, ada dekat atas pemerhatian, tak ada pemerhatian dekat atas pun, tulis cara macam ni. Lagi mudah, lagi selamat. Sebutkan dahulu pemerhatian. Okey. Kemudian berikan sebab. Kerana apa? Kerana sampel air Q adalah paling tercemar ataupun banyak mikroorganisma. Okey. C, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang dimanipulasikan adalah yang kita ubah-ubah. Dalam eksperimen ni, apa yang kita ubah-ubah? Okey, pandai. Yang kita ubah-ubah ialah jenis sampel air. Kalau tak tahu nak tulis parameter apa kat depan, nak tulis jenis ke apa ke, so salin balik saja sampel air P, Q, R dan S pun boleh diterima dalam menjawab soalan. Janji kita tulis semuanya. Jangan ambil sampel air P saja ataupun jangan tulis sampel air, tak boleh. Kalau nak salin, salin semua P, Q, R dan S. Jangan tulis P, Q, R, S sahaja. Tulis di hadapan sampel air P, Q, R dan S. Okey. Soalan D. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, kena ingat balik hipotesis mesti ada operasi. Apa yang dikatakan sebagai operasi? Apa yang telah kita lakukan. Okey, kita tengok soalan jawapan dia. Jika sampel air yang kita gunakan ialah sampel S, maka masa yang diambil untuk warna larutan metalan biru dilunturkan adalah paling lama. So, apa operasi kita tadi? Kita gunakan sampel air. Jadi, apa kita uji? Kita gunakan larutan metalina biru. So, apa yang berlaku? Apa perhatian kita? Masa yang diambil adalah paling lama. Okey. Soalan E, sampel air manakah yang dikategorikan sebagai air kurang tercemar? Jadi, kalau kurang tercemar bermaksud yang paling lama. Yang paling lama masa diambil untuk meluntur. Okey, maka sampel air S bergantung pada sampel air masing-masing lah. Jadi, konsep dia sekarang paling cepat, dia tercemar, paling lama, dia tidak tercemar. Jadi, terima kasih. Semoga bermanfaat.